Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi untuk hari ini kita akan buat ulang kaji bagi latihan minggu lepas untuk bab 2 keanjalan harga, di mana untuk topik ini hanya fokus kepada subtopik keanjalan harga permintaan. Okey, bagi pelajar yang telah tonton video saya pada minggu lepas, jadi kita ada disertakan sekali bersama latihan. Jadi untuk mempraktiskan apa yang telah dibelajar dalam video minggu lepas, jadi ada beberapa soalan di sini yang berkaitan dengan yang perlu dijawab oleh pelajar. So hari ini saya nak bincang jawapan untuk topik ini. Kita tengok satu-satu, di mana soalan yang pertama, kalau pelajar lihat di sini kita ada soalannya adalah jadual berikut menunjukkan kuantiti permintaan bagi dua jenis barang pada pelbagai tingkat harga. Untuk jadual ini, kalau pelajar lihat, kita ada harga untuk sekilogram, kemudian kita ada kuantiti diminta bagi gula dan juga kuantiti durian diminta. Okey, kita lihat ada dia punya nilai kuantiti di sini. Okey, merujuk kepada soalan pertama ini, apa yang diminta? Dia kata andaikan harga naik, naik daripada RM1.50 kepada RM2. Dia kata hitungkan nilai keanjalan harga permintaan bagi kedua-dua jenis barang. Kemudian taksirkan jawapan yang pelajar dapat. Okey, kalau pelajar ingat, untuk kita dapatkan nilai keanjalan ini, pelajar perlu guna formula keanjalan permintaan. Kalau ingat lagi, kita ada formula keanjalan permintaan di sini. Okey, saya kembali pada nota yang asal. Okey, kalau ini pelajar lihat formula yang kita kena guna. Kalau kat sini, formula keanjalan permintaan adalah ED sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey, macam mana pelajar nak lihat? Dia ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 untuk kita gunakan formula ini. So, daripada formula ini kita boleh jawab. Okey, di sini saya jawapan. Okey, untuk memulakan ni kita kena kenal pasti dulu. Dalam formula kita ada harga baru dengan harga lama, kuantiti baru, kuantiti lama kan. Jadi di sini kalau kata harga kita naik daripada RM1.50 ke RM2, jadi untuk harga RM1.50 ini adalah harga asal ataupun harga lama, RM2 ini adalah harga baru. Okay, kalau untuk kuantiti juga sama, kita kena tentukan kuantiti baru dan juga kuantiti asal. Kalau kata berlaku penurunan harga, peningkatan harga di sini, maka untuk RM1.50 kuantitinya adalah 10, yang ini kita panggil kuantiti asal. Untuk harga RM2 kuantitinya adalah 8. So ini adalah kuantiti baharu. Begitu juga dengan kuantiti durian. Kalau pelajar lihat di sini, okey, ini adalah kuantiti asal. Okey, ini adalah kuantiti untuk gula yang baharu. Ini juga kuantiti durian, kuantiti permintaan yang asal. Okey, ini adalah kuantiti baharu. Jadi dalam formula yang kita lihat, kita ada ED sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Jadi apa yang kita boleh buat untuk kuantiti, untuk mengira keanjalan permintaan bagi gula, pelajar boleh masukkan semula nilai ke atas, bahagian atas adalah kuantiti. Jadi apa yang pelajar boleh buat di sini, pelajar ambil nilai baharu, tolak lama, bahagi lama. So jadinya 8 tolak 10 bahagi 10 darab 100 bahagi dengan nilai harga dia. Harga baru tolak lama bahagi lama. So RM2 tolak RM1.50 bahagi RM1.50. Bila pelajar dah kira, kita akan dapatlah jawapan dia seperti ini. Untuk kuantiti kita akan dapat negatif 20. Harga kita dapat RM33. Jadi keanjalan yang kita perolehi untuk keanjalan permintaan harga bagi gula adalah negatif 0.61. Begitu juga dengan keanjalan permintaan durian, pelajar akan dapat lihat di sini
keanjalan permintaan sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Jadi pelajar masukkan semula dekat sini. Kalau untuk durian, kuantiti baharu dia adalah 30 unit, kuantiti asal dia adalah 40 unit. Jadi 30 tolak 40 bahagi 40 darab 100. Kemudian bahagi dengan perubahan harga, di mana perubahan harga di sini RM2 tolak dengan RM1.50 bahagi RM1.50. Jadi pelajar akan kira dapat nilai peratus perubahan kuantiti negatif 20 bahagi dengan 33. Jadi nilai keanjalan permintaan durian sama dengan negatif 0.76. Okay, kalau pelajar lihat nilai keanjalan ini, untuk gula negatif 0.61, untuk durian negatif 0.76. Jadi nilai keanjalan ini adalah kurang daripada 1. Kalau nilai keanjalan kurang daripada 1, ini bermakna kedua-dua jenis barang ini iaitu gula dan durian merupakan barang yang tidak anjal. Jadi tafsiran ini apa yang pelajar boleh tulis bagi kedua permintaan ini adalah barang tidak anjal. Okey, macam mana kenapa kita kata dia tidak anjal? Kerana nilai keanjalan permintaannya adalah kurang daripada nilai 1. Jadi kedua-dua barang ini adalah barang tidak anjal. Okey, selesai untuk penerangan macam mana pelajar nak dapatkan jawapan bagi soalan yang pertama. So pelajar nanti boleh tengok langkah yang saya buat dan juga macam mana kita nak huraikan jawapannya. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan kedua. Okey, soalan kedua ni dia minta pelajar lukiskan keluk untuk menunjukkan keanjalan harga permintaan bagi dua jenis barang. Okey, barang pertama kita ada cuti, pakej percutian. Okey, kalau kita lihat pakej percutian ini adalah barang yang mewah kan. Tidak semua orang boleh pergi bercuti. Jadi daripada sudut itu kita dah kenal pasti untuk soalan pertama ni, soalan 2A ini pakej percutian iaitu barang anjal. Kita kata barang pakej percutian ni adalah barang mewah. Bila dia barang mewah, apa yang pelajar boleh lihat di sini, barang mewah adalah barang anjal. So kalau kata barang anjal, merujuk dengan nota yang saya pernah bagi sebelum ini, barang anjal keluk permintaan dia mestilah landai. Jadi saya lukis dekat sini keluk permintaan yang berbentuk landai. Okey. So untuk soalan ni pelajar hanya perlu lukis keluk ini sahaja. Daripada keluk ini pelajar kena tunjukkan keluk permintaan yang landai. Okey, manakala bagi soalan 2B, buah-buahan. Buah-buahan ini adalah barang keperluan. Kalau kata barang keperluan ini, dia adalah jenis keanjalannya tidak anjal. Okey, jenis permintaan bagi barang buah-buahan ini merujuk kepada permintaan yang tidak anjal. Untuk keluk bagi 2B ini adalah keluk permintaan yang landai. Yang curang. Untuk keluk tidak anjal, dia mestilah keluk permintaan yang curang. Kalau kata untuk soalan ni pelajar hanya perlu tulis keluk ini sahaja. Lukis keluk ini sahaja, di mana dalam keluk ini pelajar perlu gambarkan permintaan yang curang. Okey, so selesai Untuk soalan 2A dan 2B, pelajar hanya perlu lukiskan keluk yang membezakan keluk landai dan juga curam. Okey, kalau pelajar kena ingat di sini, keluk yang landai merujuk kepada barang yang mewah ataupun barang yang anjal. Okey, kalau kata keluk yang curam, dia adalah merujuk kepada keluk yang tidak anjal ataupun barang-barang keperluan. Itu sahaja yang pelajar perlu clear untuk melukis keluk ini. Kalau kata dia anjal, barang mewah, mestilah keluk dia adalah landai. Kalau kata permintaan dia tidak anjal, barang keperluan, keluknya adalah curang. Okey, clear Untuk C ni dia nak belajar terangkan
keluk tadi. Jadi apa yang pelajar perlu terangkan? Kalau contoh jawapan di sini, pelajar boleh cakap keluk pakej percutian adalah keluk yang landai kerana pakej percutian adalah barang mewah dan permintaannya adalah anjal. Manakala buah-buahan adalah barang keperluan dan mudah rosak, maka keluk permintaan adalah lebih curam. Permintaan terhadap buah-buahan adalah barang tidak anjal. Itu sahaja jawapan yang menerangkan keluk di atas. Okey, untuk soalan yang ketiga di sini, soalan ada beri dua jenis barang perubatan dan juga kasut. Jadi apa soalan nak di sini? Dia kata barang manakah permintaannya lebih anjal dan mengapa? Okey, berdasarkan gambar rajah di sini, kalau pelajar lihat, kita ada dua jenis barang dan mana satukah barang anjal? Barang anjal ini merujuk kepada barang yang mewah, yang tahan lama, yang mempunyai pengganti yang banyak, dia mempunyai jangka masa panjang untuk mendapatkan barang pengganti. Okey, di sini daripada kedua-dua gambar ini, yang merujuk kepada barang anjal adalah barang perubatan. Okey, jadinya macam mana pelajar nak uraikan? Di sini pelajar boleh lihat huraian yang saya sediakan ini. Dia kata permintaan anjal adalah barang perubatan kerana barangnya adalah barang yang mewah, jangka masa untuk mendapatkan barang pengganti adalah panjang dan bilangan barang pengganti adalah banyak di pasaran. Nisbah perbelanjaan untuk membeli barang perubatan adalah sebahagian besar pendapatan boleh guna dibelanjakan ke atas barang ini. Maksudnya di sini untuk penggunaan barang perubatan ini kita perlukan sebahagian pendapatan kita untuk berbelanja sekiranya kita ada penyakit kan. Kalau contohnya di sini juga untuk barang mewah ni dia biasanya tahan lama. Dia banyak barang pengganti di pasaran yang boleh kita gunakan. Okey. Seterusnya, untuk soalan yang ketiga ni harapnya pelajar faham untuk membezakan di antara barang anjal dengan barang tidak anjal dan kenapa barang ini disebutkan anjal. So, saya dah huraikan di sini. Kita akan lihat dari aspek jenis barang dia, daripada nisbah perbelanjaan dia. Kemudian kita akan lihat dia punya jenis barang pengganti dia ada banyak ke sikit. Itu kita akan lihat perbezaan di antara barang anjal dan tidak anjal. Okey, seterusnya soalan yang terakhir untuk soalan yang keempat. Okey, di sini dia bagi jadual. Kalau jadual dalam soalan ini, bahagian ini tak ada sebab saya baru tambah untuk menjawab soalan. Kalau soalan asal, dia tak bagi bahagian warna biru ini. Jadi, warna biru ni saya timbulkan ataupun saya insertkan tabel ini untuk pengiraan dia. Kalau tengok dalam soalan, dia cuma bagi peratus perubahan harga, peratus perubahan kuantiti, jenis keanjalan dan juga kesan. Untuk kita tentukan suatu barang dalam ni, barang A, B, C, D ni sama ada dia adalah barang anjal, tak anjal, kita kena kira terlebih dahulu dia punya keanjalan. So kalau pelajar ingat, kita ada formula keanjalan, elasticity demand equal to peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Jadi daripada formula ini kita akan ambil maklumat yang diberikan, kita akan dapat nilai ni. Macam mana kita dapat untuk barang A nilai dia negatif 1, maksudnya peratus perubahan kuantiti di sini kita ada negatif 10 bahagi dengan peratus perubahan harga iaitu positif 5. Bila pelajar bahagikan negatif 10 bahagi 5%, pelajar akan dapat negatif 2. Untuk barang B, nilai keanjalannya adalah negatif 0.2. Macam mana pelajar dapat? 4% bahagi dengan 20%. Kalau untuk barang C, nilai keanjalannya adalah negatif 5. Macam mana dapat? 60 bahagi dengan negatif 12. Untuk barang D, jawapannya adalah nilai keanjalan permintaannya negatif 0.2. Macam mana dapat? Negatif 3 bahagi dengan 15%. So, kaedah yang kita gunakan adalah merujuk kepada formula elasticity demand
sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. So maklumat dah diberikan, pelajar cuma perlu bahagi sahaja, so akan dapatlah nilai keanjalan. Okey, untuk kita tentukan jenis keanjalan, bagi setiap barang ni kita boleh lihat untuk barang A, negatif 2 ini adalah besar daripada 1. Apabila besar daripada 1, maka barang A ini adalah merujuk kepada barang yang anjal. Okey, kalau barang anjal, dia punya nilai keanjalan mestilah melebihi 1. So, barang A adalah barang anjal. Bagi barang B, nilai keanjalan dia adalah negatif 0.2. Nilai keanjalan ini kurang daripada 1. Bila kurang daripada 1, dia merujuk kepada jenis keanjalan yang tidak anjal. Okay, bagi barang C, nilai keanjalan dia adalah 5. Maka dia merujuk kepada barang yang anjal. Sebabnya nilai keanjalan melebihi 1. Bagi barang B, nilai keanjalan adalah 0.2. 0.2 ini adalah barang yang tidak anjal kerana nilai keanjalannya kurang daripada 1. Okey, jadinya berdasarkan nilai keanjalan ni, pelajar dah boleh mengenal pasti jenis keanjalan. So, kita akan lihat pula kesan terhadap permintaan. Okay, kesan terhadap permintaan ni, sekiranya suatu barang dia anjal untuk meningkatkan hasil pendapatan sebuah firma, firma perlu tingkatkan harga untuk dapatkan keuntungan. Bagi barang yang tidak anjal, untuk barang B ini, untuk ditingkatkan hasil, dia perlu turunkan harga. Begitu juga dengan barang C. Bila barang C ni barang yang anjal, untuk dia nak tingkatkan hasil, dia perlu tingkatkan harga. Terbalik dekat sini. Untuk barang yang tidak anjal, untuk barang yang anjal, kita boleh refer kepada kita punya nota. Pelajar boleh lihat kalau satu barang yang anjal, untuk barang yang anjal, untuk maksimumkan hasil ialah menurunkan harga barang. So, merujuk kepada soalan ini, bila kita punya barang anjal, untuk tingkatkan hasil, barang anjal, untuk tingkatkan hasil, kita kena turunkan harga barang. So, jawapan sini kurang tepat. So, apa yang boleh kita buat? Bila barang tu anjal, kita kena turunkan harga. Kita turunkan harga dia. Okey, kalau barang tidak anjal, untuk tingkatkan hasil, kita kena tingkatkan harga dia. Dekat sini jawapan saya salah, saya betulkan balik. Kalau barang yang tak anjal, kita kena tingkatkan harga. Kalau kata barang yang tak anjal, betul balik semua salah sebabnya konsep dia salah dekat sini. Okey, sekali lagi saya ulang semula Untuk barang yang anjal, untuk kita tingkatkan hasil, kita perlu turunkan harga. Bagi barang yang tidak anjal, untuk kita tingkatkan hasil, kita perlu tingkatkan harga barang. Kalau barang C ini kita lihat dia adalah barang anjal, untuk dia nak dapatkan keuntungan yang lebih, apa yang dia boleh buat di sini? Dia kena turunkan harga turunkan harga. Okey, bagi barang yang tidak anjal, untuk ditingkatkan hasil dia sebuah firma tu perlu tingkatkan harga jualan barang dia. So, untuk soalan nombor 4 ni, pelajar diharapkan clear apa yang pelajar boleh buat untuk soalan ni. Yang pertama, pelajar kena dapat dulu nilai keanjalan dia. Daripada nilai keanjalan ni, pelajar boleh tentukan jenis keanjalan, dan untuk meningkatkan hasil suatu jualan, pelajar perlu tingkatkan harga ataupun turunkan harga. Kalau untuk kita lihat sini keanjalan dia, kalau nilai keanjalan lebih daripada 1, makna barang itu ataupun permintaan itu adalah permintaan anjal. Bagi keanjalan yang kurang daripada 1, maknanya dia adalah jenis keanjalan yang tidak anjal. Okey, untuk barang yang anjal, untuk tingkatkan hasil pengeluaran dia, dia perlu tingkatkan harga. Bagi barang yang tidak anjal, untuk kurangkan dia punya bagi barang yang tidak anjal, untuk tingkatkan hasil pengeluaran firma, dia perlu tingkatkan harga jualan. Okay, so ini diharapkan pelajar faham konsep ini. Ini konsep asas sebelum kita pergi lebih lanjut. Okey, soalan yang terakhir, soalan yang kelima.
Okey, di sini dia bagi dekat pelajar Raja. Okey, berikut menunjukkan keluk permintaan bagi dua jenis barang. Kita ada barang E dan juga barang F. Kalau pelajar lihat, kedua-dua keluk ini mempunyai perbezaan. Perbezaan yang ketara sekali di sini adalah keadaan keluk permintaan itu landai ataupun tidak. Di sini barang E ini menunjukkan keluk permintaan yang landai. Bagi barang F ini menunjukkan keluk permintaan yang curam. Okay, kalau ingat lagi soalan yang pertama tadi kita tengok, kalau kata keluk permintaan yang landai macam ni, ini adalah kita panggil barang apa? Ini merujuk kepada barang yang anjal. Okey, dia landai. Kalau kata yang ini adalah curam. Kalau curam ini merujuk kepada barang yang tidak anjal. Okey. So, apa yang dia nak soalan ni? Dia kata, apakah keputusan yang harus diambil oleh firma untuk meningkatkan jumlah hasilnya? Kalau pelajar ingat lagi, kalau jenis barang yang anjal, untuk ditingkatkan hasil, harga dia perlu diturunkan. Okey. Kalau kalau kata barang F ini dia tidak anjal, untuk ditingkatkan hasil, apa yang dia perlu buat? Dia perlu tingkatkan harga dia. Nampak perbezaan di sini? Untuk harga barang jenis yang anjal, harga dia kena turunkan untuk tingkat hasil. Kalau tidak anjal, untuk ditingkatkan hasil, dia perlu naikkan harga dia. So dekat sini dia bagi nombor kan, nombor-nombor ni, jadi kita boleh tunjuk dalam bentuk pengiraan. Apa yang kita boleh buat di sini? Kita tengok jawapan yang saya sediakan di sini. Jawapan dia, barang E adalah barang anjal. Bagi E, untuk meningkatkan jumlah hasil, harga barang E perlu dikurangkan. Firma dapat keuntungan sebanyak RM30. Macam mana dah dapat RM30 ni? Kalau pelajar ingat dalam nota sebelum ni, untuk dapatkan jumlah hasil, harga darab kuantiti. Okey, pelajar lihat ya, untuk diturunkan harga. Kalau barang E ni daripada RM5 ke RM4, kita turunkan harga. Kalau harga RM5, dia dapat keuntungan sebanyak RM50. Kalau harga dia RM4, dia dapat RM80. Perbezaan daripada jumlah keuntungan ini, pelajar akan dapat hasil. Begitu juga dengan barang F. Bagi barang F adalah barang yang tidak anjal. Bagi barang F ni, untuk meningkatkan jumlah hasil, harga barang F perlu dinaikkan. Firma dapat keuntungan sebanyak RM24. Macam mana RM24 didapat? Pelajar lihat untuk barang yang tidak anjal, untuk dia meningkatkan hasil tadi, kita kata dia perlu naikkan harga RM3 ke RM6. Bila RM3 ke RM6, kalau harga dia jual RM3, dia hanya dapat keuntungan RM36. Pada harga RM6, dia akan dapat keuntungan sebanyak RM60. So perbezaan ini, maka firma akan dapat keuntungan sebanyak RM24. Ini yang dimaksudkan kenapa dalam situasi yang berbeza ini, firma perlu membuat tindakan. Seperti mana dalam gambar Raja barang E ini, bila barang dia anjal, harga kena turunkan. Kalau kata dia tidak anjal, harga barang kena tingkatkan untuk mendapatkan hasil firma yang maksimum. Okey. Jadi setakat ini sahaja perbincangan saya bagi soalan yang saya berikan untuk topik ini. Saya harapkan dengan perkongsian ini dapat membantu pelajar lebih memahami topik ini dengan baik. Jadi pelajar perlu rujuk semula jawapan yang pelajar sediakan. Sekiranya ada masalah, boleh kontak saya melalui nombor telefon, Facebook ataupun YouTube channel di komen. Okey, sebarang masalah boleh maklumkan dan juga penambahbaikan. Sekian, terima kasih.